Bismillahirrahmanirrahim. Inna innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول أحييكم بتحية إسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muslimin dan muslimat yang dihormati Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dijemput, kita diberi peluang, kita diberi ruang pada petang yang berkat ini untuk kita takarubkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Cermelangan ataupun cermelang dengan akhlak yang mulia, tajuk perbincangan kita pada petang ini. Ataupun ความสำเร็จที่แท้จริงด้วยจริยมารยาท Cemerlang dengan akhlak ataupun kejayaan dengan akhlak yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan bahawasanya sesungguh engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak, tingkah laku yang mulia. Suratul Qalam ayat yang keempat. Akhlak dalam bahasa Quran, dalam Quran menyebut kalimah khulud. Khulud kalimah jamak daripada kalimah tunggal, iaitu akhlak. Dari segi bahasa, akhlak adalah adab, adalah perangai, adalah kelakuan, adalah tingkah laku, adalah budi pekerti. Ada ulama mengatakan akhlak itu adalah ad-din, agama. Tajuk kita cemerlang dengan akhlak yang mulia. Tidak ada kecemerlangan, tidak ada kejayaan tanpa akhlak dan tingkah laku. Taib, akhlak yang mulia menjadi kekuatan yang penting dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah masyarakat Quraisy yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengesahkan hakikat ini. Kerana mereka menggelar Nabi, memanggil Nabi dengan gelaran, dengan memanggil Al-Amin. Al-Amin yang bermaksud
Dia yang amat dipercayai. Muslimin dan muslimat yang dijagai Allah. Saya nak bawa beberapa cerita yang boleh mengkaitkan dengan tajuk kita hari ini, cemerlang dengan akhlak yang mulia, yang murni. Dalam satu kitab Al-Kamil fi Tarikh yang ditulis oleh Ibnu Athir, yang mengatakan kabilah-kabilah Quraisy yang ada di Mekah semasa Nabi belum dilantik sebagai Rasul, kabilah-kabilah Quraisy pernah bergaduh, pernah bertelingkah berkenaan siapakah yang paling sesuai, siapakah yang paling layak meletakkan batu Hajarul Aswad di tempat asalnya. Akhirnya mereka bersetuju menyerahkan keputusannya kepada orang yang pertama yang memasuki Masjid Haram pada masa itu. Selepas menunggu, masuklah seorang lelaki, dan rupa-rupanya dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun berkata, inilah dia Al-Amin. Kami redha dengannya. Kami reda dengannya sebagai orang yang meletakkan batu Hajarul Aswad di tempat asal. Menyelesaikan masalah pergaduhan. Itu satu contoh. Riwayat yang lain daripada Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menaik Bukit Safa di Marwah tu. Nabi memanggil Bani Far dan Bani Nadi dan kabilah-kabilah lain supaya berhimpun. Apabila mereka berhimpun, Nabi pun bertanya kepada mereka, apakah pendapat kamu jika aku katakan ada tentera berkuda di lembah sana yang sedang bersiap sedia hendak menyerang kamu? Apakah kamu akan membenarkan perkataanku? Mereka menjawab, ya, kami mempercayaimu kerana kami tidak pernah mengenalimu selama ini melainkan sebagai seorang yang bercakap benar. Muslimin dan muslimat yang dihormati Allah, saya beri soalan, di manakah pembinaan akhlak bermula? Sebenarnya pembinaan akhlak bermula dari hati. Akhlak bermula dari hati di dalam diri kita. Sebagaimana surah Al-Syam ayat yang ke-9 hingga 10 yang bermaksud, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya berjayalah mereka yang membersihkan jiwa. Sesungguhnya berjayalah mereka yang bersih jiwa. Dan merugilah mereka yang mengotorkannya. Bergantung dengan ayat ini, berhubung dengan ayat ini, Imam Ibnul Kathir
dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim berkata, ia boleh diarti sebagai beruntunglah mereka yang membersih jiwa dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Iman Qatadah, serta membersihkannya daripada akhlak yang keji lagi hina. Justru salah satu agenda kerasulan yang dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tazkiyah al-nafsi, iaitu menyucikan diri. Ia boleh bermaksud membersihkan jiwa, menyucikan diri, supaya kita duduk dengan ma'rifatullah, duduk dengan mengenali Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jauh daripada sifat lalai, sifat yang ghaflah yang kita katakan. Sebab manusia tidak boleh lari dengan sifat-sifat lalai, sifat-sifat yang ghaflah. Allah Subhanahu wa taala menyata dalam surah Al-Baqarah ayat ke-151, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sebagaimana kami menyempurnakan nikmat kami dengan mengutus kepada Rasul antara kamu yang membaca ayat-ayat kami kepadamu dan membersihkan jiwamu dan mengajar kepadamu kitab dan hikmat, serta mengajar kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Di dalam Al-Asas fi Tafsir oleh Sayyid Hawa, membersihkan jiwamu ditafsir sebagai membersihkan kamu daripada kekejian, daripada kekejian akhlak, kerendahan jiwa, kekotoran, serta perbuatan maksiat dan jahiliah. Semua tafsiran ini merujukkan kebersihan hati atau jiwa yang dapat dipisahkan daripada akhlak. Berdasar daripada dalil ini, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dalam bab latihan jiwa, pemurnian akhlak dan mengubat penyakit hati, berkatanya, tingkah laku yang baik adalah setengah daripada agama. Ia terhasil melalui mujahadah yang kuat oleh orang-orang yang bertakwa. Amalan orang-orang yang kuat beribadat boleh melalui dengan menggunakan satu pendekatan tahalli dan takhalli, iaitu membuang sifat-sifat kotor daripada diri dan memasukkan sifat-sifat yang baik dalam diri. Kerana akhlak yang baik adalah pintu yang terbuka daripada hati yang akan menghasilkan nikmat syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dihormati Allah, tingkah laku, perangai, kelakuan yang keji adalah hasil daripada penyakit hati. Ia adalah penyakit yang menghilangkan
kesenangan, kebahagiaan hidup yang abadi. Akhlak adalah satu sifat yang mana Imam Ghazali mengata sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang. Sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, daripadanya lahirlah perbuatan dengan mudah dan senang. Apabila perbuatan yang melahir yang terbaik menurut akal dan agama, maka itu dinamakan akhlak mulia, akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Sebaliknya, jika perbuatan yang melahir itu jahat, dinamakan akhlak keji, akhlak buruk, akhlak mazmumah. Wa na'udzubillah min zalik. Muslimin dan muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, tanpa akhlak hancur kecemerlangan, tanpa akhlak hancur kejayaan. Nabi diutus dengan misi, dengan vision bagi menyempurnakan akhlak. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Ahmad dan Baihaqi, Nabi berkata, "Inni bu'istu liutammima li akhlaq." Aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, iaitu tingkah laku yang baik. Muslimin dan muslimat yang dihormati Allah, Islam adalah agama yang mementingkan hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan pencipta, dan hubungan baik sesama manusia. Hubungan baik dengan Allah, dengan pencipta, tercapai melalui taqwa. Hubungan baik sesama manusia tercapai melalui akhlak, kelakuan, tingkah laku. Dalam laporan oleh Imam Tirmizi, Nabi berkata, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Ikutilah perbuatan yang keji dengan perbuatan yang baik. Nescaya yang baik itu akan menghapus yang buruk. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak, tingkah laku yang baik. Kerana akhlak, tingkah laku yang baik, yang mulia itu, dia berkait rapat dengan iman. Nabi pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mukmin yang manakah yang lebih utama imannya?" Rasulullah SAW beliau menjawab, yang terbaik akhlaknya. Muslimin dan muslimat yang dihormati Allah, kebahagiaan hidup mengiringi individu yang berakhlak mulia. Mengikut Imam Al-Baihaqi, Nabi berkata, antara jalan kebahagiaan bagi manusia adalah mempunyai akhlak yang mulia. Juga terdapat sebahagian daripada umat Islam hari ini rajin beribadat, tetapi memperkecilkan, memperlekehkan, mempermudahkan, memperremehkan akhlak. Menurut Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin bahawasanya Anas ibn Malik pernah berkata,
seseorang akan sampai ke makam yang tinggi di syurga kerana akhlaknya, walaupun ibadatnya tidak banyak. Dan ada orang yang berada di dalam neraka yang paling bawah disebab keburukan akhlaknya, walaupun ibadatnya banyak. Nabi pernah ditanya berkenaan seorang wanita yang rajin berpuasa pada siang hari, dan perempuan itu sembahyang pada waktu malam yang banyak, tetapi akhlak keji kerana dia suka mengumpat, menyakiti jirannya dengan lidahnya. Nabi SAW menjawab, dia ada kebaikan. Tidak ada kebaikan. Nabi menjawab, tidak ada kebaikan bagi wanita itu. Dia adalah penghuni neraka. Wa na'udzubillahi min zalik. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan Hakim. Kata-kata ini menunjukkan betapa malang, berapa rugi, berapa sayangnya mereka yang berakhlak keji. Akhlak yang baik memantapkan hubungan sesama manusia. Berhubung dengan ini, Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimu zillatul aynama thukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Bermaksud mereka akan mengalami kehinaan di dunia, melainkan dengan tali Allah, dengan tali Tuhan dan tali manusia. Ayat ini menunjukkan kepada kita untuk berjaya manusia, cermelang manusia perlu mempunyai hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan yang baik inilah melahir kejayaan. Hubungan baik inilah melahir kecemerlangan dalam setiap bidang yang dicaburi, yang diambil kira. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.